Baiklah, seorang lagi pemidato yang menggalas harapan Malaysia dalam kategori alam Melayu ialah Siti Nur Syafiqah Mat Fakurazi dari Shah Alam, Selangor. Buat pertama kalinya, penuntut Institut Pendidikan Guru Malaysia menjejakkan kaki ke peringkat akhir PABM. Pidato Syafiqah bertajuk Simbiosis Dunia yang ditangisi Siti Nur Syafiqah dari Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Syafiqah binti Mat Fakaruzi dari Institut Pendidikan Guru Malaysia. Bahasa Melayu ni bukan sahaja bahasa komunikasi dalam kehidupan seharian kita, malah untuk mempromosikan macam mana santunnya bahasa Melayu, macam mana lembut dan pelbagai bahasa yang kita ada seperti penggunaan pantun dan sebagainya yang tidak didalami oleh orang Melayu sendiri. Makanan di Indonesia sama ya dengan Malaysia. Lepas tu kita kenalkanlah apa yang lainnya, apa yang bezanya. Selain daripada makanan, kebudayaan seperti tarian, pakaian juga saya kongsikan kepada rakan-rakan sebab itu adalah antara elemen keunikan kepelbagaian budaya yang ada dekat Malaysia. Hidup kita, cara kita, sehingga mengheret kepada suatu fenomena. Kalau nak tengok kepetahan saya berbicara, saksikan saya selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengerusi, panel hakim, saudara dan saudari. Kalimat bunuh bedil mati mula disemat sejak dalam Perang Dunia Pertama oleh Episdragutin Dimitri Havik uji di Henhei Ili dan seakan diwarisi sehinggalah tumpah titis darah terakhir milik Ahmad Fad, rakyat Palestin dari kamp pelarian Al-Amari. Namun kini, kalimat yang sama turut diterima oleh alam yang menanggung sengsara. Cuma, bezanya manusia boleh lantang bersuara, namun alam hanya mampu memendam derita. Maka benarlah, apabila Dr. Muhammad Imarah dalam makalahnya Al-Islam wal-Amnu Al-Ijtimai menterjemahkan alam dan dunia sebagai simbiosis yang menggambarkan mukjizat peringkat kelahiran dan kehidupan manusia yang menjadi perspektif pidato ini. Justru, ayuh bersama kita menganalisis hidup kita, cara kita, sehingga mengheret kepada suatu fenomena simbiosis dunia yang ditangis. Saudara, pertama, janji di setiap roh kelahiran yang dikhianati. Agak-agaknya, mengapakah di awal setiap kelahiran seorang bayi, pasti jari dan tangannya digenggam rapi, bukan? Rupanya, pada genggaman erat seorang bayi tersemat satu janji yang diikrar pada Tuhan. Betapa setiap kelahiran harus mengilhamkan kebaikan buat seluruh alam. Namun, semakin dewasa manusia, genggamannya sudah mula terbuka dan lupa akan janji yang disemat bersama Yang Maha Pencipta. 122 negara menambat janji dalam Konvensyen Geneva agar tiap tangannya bertindak dan suara yang berteriak tidak menatijahkan parahnya kesan pada persekitaran dalam siri peperangan. Namun, Perang Teluk menyaksikan strategi peperangan Iraq yang meracun alam dengan pendekatan bumi hangus. 700 telaga minyak, ratusan hektar tanah kuai, ribuan batu nautika lautan Teluk Parsi diperkosa tanpa walau sekelumit rasa berdosa. Dengan ketamakan kita membuka genggaman jari, membunuh simbiosis dan isi bumi. Kerana itu saudara, hujah saya yang kedua, si bongkok tua yang menanggung dosa seluruh bumi. Mungkin kerana itu jualah manusia di usia tuanya akan terduduk membongkok, menghitung segala dosa lapuk seakan Tuhan memberi petunjuk.
Sekalipun Tuhan sudah berjanji menerusi Al-A'raf dan Al-Kahfi, terhimpunnya 14,567 gunung ganang di atas muka bumi menjadi paksi mengimbangi 7,9 bilion penghuni. Namun, kalau dah namanya manusia, manakan tanggang, ibu sendiri juga dilayang bagaikan abdi. Ini kan pula bumi. Tahukah anda 4,646 kaki persegi Gunung Marmolejo dan Gunung Kancing di Tarah tidak lagi berbaki, malah limpahan ais yang mencair bagaikan amukan tsunami di Laut East Greenland menjadi petanda pendingin hawa terbesar dunia lautan Arktik ini. Tidak lagi menjadi penyejuk suhu buat bumi. Apakah ini maknanya khalifah? Sebab itu, khalifah ini terbina daripada 3 huruf hijaiyah, iaitu kha, lam dan fa. Malangnya kerana salah kita mentadbir dunia, jadilah kita kelompok umat yang juga sentiasa dalam keadaan kha, lam, fa. Tetapi bunyi dan maknanya berbeza, yakni khilaf. Saudara dan saudari, ketiga, kehidupan semula adakah suatu realiti? Khilaf dan kesilapan lalu tidak akan pernah terpadam dalam kelahiran yang baharu. Ironinya, dalam anutan Hindu maupun Buddha, kelahiran semula pasti melahirkan manusia yang menjadikan kegagalan lampau sebagai pedoman. Umpamanya, sahabat kita di Turki dan Australia yang cuba bangkit daripada kebakaran mega dan barangkali alam sudah mulai bosan sehingga selemah-lemah rumput yang sering dipijak pada keluasan 47 juta ekar juga bisa membakar diri sambil mengherdik badut-badut pelipur lara dunia supaya sedar pentas ini cuma pinjaman sementara. Mungkin juga benar. Nyawa 5.1 juta manusia yang telah pergi meninggalkan kita akibat virus corona seakan menjadi wang cagaran buat alam supaya kita beringat betapa tingkah manusia harus segera dihenti. Sudah cukup. Dengan irama yang mengalunkan lagu corona ini, agenda Yahudi untuk menyeimbangkan populasi bumi. Kerana yang merana menahan seksa bukan mereka. Yang ditidurkan menahan sesak seakan nafas sudah diragut sakaratul maut juga bukan mereka. Hari ini, genap 4 bulan ayahanda saya syahid melawan amukan virus ini. Biar inilah yang terakhir. Jangan ada lagi yang punya rasa seperti saya. Rindu. Namun sentiasa hidup segar dalam cakrawala jiwa ini. Dan sepanjang nyawanya sentiasa menitip pesan supaya tidak mementingkan diri dan membuahkan kebaikan buat semua penghuni bumi. Buat harimau Malaya, buat badak sumbu Sumatera dan pepohon Panatia belesinia yang juga sudah berpuluh tahun tenat mencari kudrat supaya mereka terus diingat sebagai bintang di alam sejagat. Sudah tiba masanya kita berikrar sehati supaya setiap bayi yang bermula saat ini sedang dilahirkan akan terus berpegang pada janji. Serta si bongkok tua dan kelahiran semula ini bisa menyelamatkan simbiosis untuk tidak terus ditangis. Sekurang-kurangnya ini bisa membuatkan ayah tersenyum. Betapa pengorbanannya buat dunia tidak pernah sia-sia. Sekian pandangan naif daripada saya. Buat anda, buat ayah. Assalamualaikum.